Okay guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Wak Asris ni, hari ni aku nak bercakap tentang dua peranti ni, iaitu Cthulhu AIO dan juga Pulse AIO. Bukan nak review ataupun bukan nak uh, bagi judgement ke, nak kata yang mana satu lebih baik, yang mana satu kurang baik Tapi sekadar borak lah, orang kata bagi pendapat secara umum lah tentang device-device ni. Okey, sebelum tu sedikit intro tentang Cthulhu AIO dan juga Pulse AIO. So, untuk tahun 2022 ni, dua device ni adalah sebenarnya Pulse AIO dah keluar di hujung tahun 2021. Pada bulan Disember 2021. So, untuk dunia boro dua ni, iaitu Pulse dengan Cthulhu ni, Pulse AIO dan Cthulhu AIO ni adalah device boro yang paling mampu milik sekali dalam pasaran buat masa ni. Sebelum ni, kalau siapa-siapa nak beli ataupun nak main dunia boro ni, nak masuk lubang arnab, dia kata into the rabbit hole, memang kena spend RM500 ke atas lah kalau nak beli baru. Contoh, kalau nak beli yang original billiard box pun dah harga dia RM2,000 kalau original yang baru RM2,000 kurang lebih lah. Begitu juga dengan yang lain-lain yang kategori mahal macam Mumskis, Delro, Wicked AIO, dan banyak lagi yang boro device yang memang mahal harganya. Tapi dengan kehadiran dua device ni, dua gadget ni, dia memberikan satu pilihan kepada vapers untuk masuk dunia boro tanpa perlu rompak bank lah. Itulah kan dia punya cerita So Pulse AIO dan juga Cthulhu AIO ni, kalau di Malaysia harganya sekitar yang ini RM270, yang ini sikit mahal RM365. Cthulhu AIO RM365 lebih kurang, dan Pulse AIO adalah RM270. Ini harga yang RRP lah, yang biasa dijual pada mula-mula dia masuk di market Malaysia. Sekarang mungkin harganya dah berkurangan dan korang boleh beli dengan harga yang lebih rendah di orang kata second hand market lah, dekat FB group ke apa ke. Ada biasanya memang ada orang nak let go device-device ni dengan harga yang lebih rendah dari harga market. So, apa istimewanya ataupun apa kekurangannya yang ada pada dua-dua device ni? Secara umum aku dah gunakan ni, aku memang beli Pulse AIO dulu and then beli Cthulhu AIO bila dia keluar. So aku nampak dan aku rasa ada beberapa perkara yang aku nak share dengan korang. Yang pertama sekali, dari segi saiz kalau kita tengok saiz dia antara dua ni memang nampak Cthulhu ni lebih kecil. Lebih kecil, kalau dari depan pun lebih kecil. Kita tengok lebih kecil lah. Dan dari tepi pun kalau kita tengok dia lebih nipis lah yang Cthulhu AIO ni. Sebenarnya dua-dua tebal juga, tapi yang Pulse AIO ni dia lagi bulky lagi nampak gemuk. Sebab apa? Salah satu sebabnya sebab Pulse AIO ni dia boleh masuk bateri 21700, manakala Cthulhu AIO ni hanya boleh menggunakan bateri 18650. So kalau kita buka panel, kita akan nampak juga yang memang dua-dua ni berbeza dari segi saiz dia lah. Mana lebih slim? Of course Cthulhu AIO lebih slim, dan Pulse AIO lebih gedabak. Tapi benda ni depends sebenarnya. Kalau korang nak beli ataupun nak guna, macam aku tangan aku memang besar, saiz besar. So pada aku Pulse AIO ni tak ada masalah lah. Dia sedap digenggam, dipegang. Pada aku tak ada masalah. Cthulhu AIO pun tak ada masalah untuk tangan aku, saiz tangan ada orang yang mungkin saiz tangan dia lebih kecil daripada tangan aku ni. Kalau Cthulhu AIO ni dekat tapak tangan aku macam ni saiz dia. Kalau Pulse AIO kat tapak tangan aku, so boleh je, tak ada masalah. Pada aku saiz tak ada masalah untuk dua-dua ni.
Dua-dua ni aku selesa guna, pegang untuk saiz dia sebab ergonomik lah. Pulse lebih ergonomik lah sebab dia punya bucu-bucu dia tak ada yang tajam. Dan kalau pasang panel pun, panel dia tu memang dia reka, dia cipta yang asal memang tak ada benda, tak ada kawasan yang tajam lah dekat bucu dia. So tak ada orang kata benda yang menyakitkan lah. Selesa lah digenggam. Manakala Cthulhu ni luaran dia ni memang tak berapa bulat sangat. Dia ada juga bucu dia yang tajam, macam contohnya kat sini. Sikit tajam lah, tak adalah terlalu tajam sampai koyak sampai luka, tidak lah. Tapi kalau kau buka panel dia ni, ni tajam. Belah tepi ni memang agak sedikit menyakitkan lah kalau kita pegang macam tu. So that's why kalau kau nak tukar panel lain ke apa tu, hak masing-masing, bajet masing-masing. Okay, itu dari segi saiz dan dari segi kesedapan digenggam, dipegang. Okay. Dari segi kegunaan maksud aku placement benda-bendanya lah. Macam satu benda pasal Cthulhu AIO ni, USB port dia di luar. Manakala Pulse AIO, kalau nak guna USB port, contohnya nak charging boleh sebenarnya nak charging dalam ni, tak ada masalah sebab dia ada chipset yang control wattage, control pengecasan bateri tu kan. Kalau nak charge, USB Type-C dia dekat dalam, kena buka panel tu. Manakala Cthulhu ni cocok je kat sini. Okay. Apa lagi yang berbeza placement button. Okay. Untuk Pulse AIO, button dia di sedikit tengah sikit lah. Ni kawasan tempat kita letak jari. So kalau nak pegang macam ni, ibu jari ni kena rendah sikit gini. Kurang lebih macam ni lah. Manakala Cthulhu ni pula, ibu jari kita begini. Dia tak perlu ke bengkokkan macam ni gitu. Dan satu lagi placement yang berbeza berlainan antara dua ni adalah airflow intake dia lah, lubang airflow dia, pengudaraan dia. Di Pulse AIO, pengudaraan dia di sebelah tepi sebelah sini ataupun di samping, di bahagian samping. Ini lubang masuk udara. Manakala di Cthulhu AIO, dia bukan di tepi lubang pengudaraan dia di kawasan sini, depan ke belakang ke, tapi maknanya di panel lah lubang pengudaraan dia. Dan konsep dia, selain dari intake dia dekat sini, dia juga ada konsep ataupun tempat untuk udara masuk di bahagian bawah panel ni. Sebab dalam panel ni memang dia sediakan alur, disediakan longkang untuk udara masuk dan memberi menendang kita punya coil kalau kita tengah vape lah. Basah sikit je. Biasalah penguapan ataupun condensation tu biasa. Kan? Itu normal. Right? So itu perbezaan antara lubang udara di Pulse AIO dengan di Cthulhu AIO. Okay, dua-dua gadget ni, dua-dua device ni adalah Boro compatible. So boleh masuk mana-mana tank Boro, yang murah, yang mahal, yang ada RBA dia sendiri, yang ada tank dia sendiri, dan macam-macam jenis. Ada berpuluh-puluh jenis tank Boro di dalam market. Contohnya macam ni, Cubix, dia tidak menggunakan tank Boro standard, dia ada tank dia sendiri. Ni boleh masuk dalam dua-dua ni. Dekat sini dalam Pulse AIO time sekarang ni, dalam ni ada Pioneer Insider, BP Mods punya Pioneer Insider. Dan dalam Cthulhu AIO pula sekarang ni, dalam ni ada 520 RBA 520 yang dikeluarkan sendiri oleh Cthulhu. Okay. So ini interchangeable Ini boleh masuk sini, sini boleh masuk sini. Sebab dua-dua ni adalah Boro compatible dan
Mana-mana tank boro yang standard, yang bukan bersaiz besar, boleh masuk, boleh digunakan. Itu satu kelebihan untuk mana-mana device yang boro compatible. Ada banyak sangat pilihan untuk kita gunakan tank yang sesuai dan dengan cara vaping kita lah. Okey. Salah satu sebab kenapa Pulse AIO ni nampak lebih gedabak, lebih gemuk, lebih besar adalah ni, bateri dia. Bateri Pulse AIO ni menggunakan 18650. Maaf, aku ulang balik. Untuk Pulse AIO ni, dia boleh menerima 3 jenis bateri iaitu 18650, 21700 dan 20700. Tapi aku tak adalah yang 20700 tu saiz dia. Aku ada yang 21700 dengan 18650. So biasanya untuk Pulse AIO ni memang sepanjang masa dari beli sampai sekarang aku tak pernah guna 18650 punya bateri. Aku nak performance dia yang paling optimum. So aku gunakan bateri 21700. So aku recommend sangat korang mana-mana yang nak gunakan Pulse AIO, carilah bateri 21700 sebab tendangan dia bila kita guna tendangan, maksud aku dari segi penyampaian flavor, penyampaian kick dia, throat hit dia, pembakaran dia tu lebih cadas, lebih cergas dan lebih mantap kalau guna bateri 21700, serta bateri 21700 ni lebih tahan lama lah. Depends on brand jugalah. Kalau macam ni Molicel ni 4200 kalau tak silap aku, dia punya capacity mAh dia 4200 mAh. Cthulhu AIO pula dia guna 18650. So yang ni bateri dia 2600 kalau tak silap, jenama Molicel Dua-dua ni jenama Molicel. So itu perbezaan dia. Cthulhu cuma boleh terima satu jenis bateri saja, manakala Pulse AIO boleh terima 3 jenis bateri. Okey. Dari segi skrin pula nak tengok kata skrin ataupun pengoperasian, macam mana kita nak operate benda ni kan, nak fire, nak tahu berapa watt, nak tahu berapa volt apa semua, dan juga menu-menu yang ada. Sebab ni dikira sebagai regulated device lah, dia bukannya mechanical direct tapi ada function mechanical tu. Kalau nak guna function bypass, dia sama macam mechanical, dia akan ambil power direct daripada bateri tu pun boleh. So ni skrin dia, skrin pada dua-dua device ni lah, serta butang pengoperasian dia ni power, ni pun power. So menu dan sebagainya tu aku rasa siapa yang dah pakai tu boleh lah tengok manual ataupun tengoklah video-video lain dalam YouTube. Aku tak nak cerita in detail lah benda tu sebab kebanyakan orang akan gunakan wattage sahaja, function wattage sahaja, dan setengah orang macam aku suka guna function voltage. Tak ada beza pun dua-dua tu, ataupun apa saja function-function yang lain tu, semuanya hanya untuk mengeluarkan vape, untuk memberikan kita kepuasan, kenikmatan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok saiz skrin dia, kurang, kalau korang nampak saiz skrin di Pulse AIO lebih besar sedikit berbanding dengan saiz skrin di Cthulhu AIO. So pengoperasian apa semua tu tak ada masalah sebenarnya. Once kau dah pakai benda ni, kau akan tahu dan kau akan faham macam mana nak gunakan. Okey, untuk keluarkan bateri kan, kalau Cthulhu AIO ni dia ada ribbon lah kan, tarik untuk keluarkan bateri. Manakala Pulse AIO ni, dia konsep dia Tony B dah design supaya sama dengan Pulse yang Squong. Pulse tu, kalau tengok dekat Pulse V2 contoh ni Pulse V2, Pulse 2 Squong, dia nak keluarkan bateri tak payah pakai ribbon, senang je design dia. So dia tolak dan aku suka lah benda ni, senang. Ribbon ni kadang-kadang serabut kat. Okay, lampu ni LED ni boleh di off kan.
LED off. Jimat bateri lagi kan, sebab bateri ni kecil. Kalau kau chain vape memang kau kena bawa 2-3 biji keluar kalau keluar rumah. Yang ni kalau 21700 ni dia memang, kalau aku dalam penggunaan aku, kalau sekali charge full pakai 2 hari 3 hari boleh tahan. Okay. Alright, itu serba sedikit lah. Aku sebenarnya nak cakap tentang kegunaan. Tak adalah aku nak cakap technical in detail. Review kat YouTube ada banyak, korang boleh check masing-masing. Aku nak cakap dari segi kegunaan, macam mana aku guna, dan juga apa isu yang aku jumpa dalam dua jenis device ni. Okay, pertama sekali dari segi kegunaan, kalau aku dengan tangan aku yang agak besar ni, guna Pulse AIO ni, aku lebih suka yang Pulse AIO sebab airflow dia dekat tepi ni. Dia tak mengganggu tau. So aku boleh vape macam ni. Tangan aku tak menutup airflow pun. Pegang macam ni ke. Even kalau aku terbalikkan pun, dan macam ni, tak menutup airflow. Kalau ketulu, ni satu masalah untuk aku punya tangan yang agak besar ni. Kalau aku guna macam ni, nampak tak? Tutup airflow. Kalau aku isap macam ni kan, contoh kan, aku kena buka ni. Baru boleh isap. Sebab airflow di depan ni kan, kat panel ni. Kalau aku terbalikkan pun sama. Lagi tutup. Macam ni kan. Tertutup. Ni isu untuk aku lah. So, biasanya kalau ketulu AIO ni aku nak pakai, aku akan kena adjust jari macam ni. Barulah ada udara yang disedut kan, boleh masuk. So itu satu isu untuk aku punya penggunaan lah. So bila-bila masa aku rasa kadang-kadang macam lagi best yang airflow dia di depan, di tepi macam ni. Sebab memang dia tak kacau lah. Tak kacau airflow punya masuk. Itu satu. Yang kedua, dua-duanya ni berat. Tapi ketulu lebih berat. Ni berat sebab bateri 21700. Yang ni berat walaupun pakai 18650, tapi dia berat sebab construction dia, body dia semua adalah metal. Manakala Pulse AIO ni body dia adalah plastik lah. So hati-hati jangan jatuh. Aku tak pernah jatuhkan lagi ni buat masa sekarang ni. Ketulu ni pun tak pernah jatuh. Cuma kadang-kadang terhimpit macam ni. Ni terhimpit, tengah pegang macam ni, tiba-tiba terkena dekat tepi dinding. Jadi dia ada scratch dan ada kemek sikit lah. Lepas tu kadang-kadang tengah pakai, nak adjust voltage kan, so kena buka panel. Lepas tu kadang-kadang nak buka, bila nak adjust, kadang-kadang nak lap lah apa benda lah, terjatuh panel ni. Tengok, dia punya cat dia dah ada sedikit terkopek bila jatuh kan. Itu benda kecil-kecil yang aku rasa kena cari panel lain lah. Itu pada aku untuk ketulu AIO ni. Dan satu lagi isu pada device Pulse AIO ni dekat sini, dekat bahagian flash nut dia ni. Dekat bahagian flash nut dia ni, untuk aku punya ni, dia dah nampak tak crack dekat sini, dekat tepi ni, dekat tepi ni. Yang ni crack yang paling besar kat sini, yang sampai terkopak. Sebab ni masalahnya kalau device ni dibuat dari plastik, dan mungkin dia orang masih design ke apa ke tak tahu. Research dia orang tak cukup lagi ke. Aku tak ada ketatkan sangat sampai tekan tau ni. Ni macam tu je. Aku tak ada tekan sampai kuat sangat, tak ada. Lock, dia dah baca reading, dah aku tak ikat kuat sangat. Just normal macam tu je dah.
tapi crack juga. Jatuh tak ada, apa tak ada, tapi tetap crack. So dekat sini mungkin quality assurance Bendivape ke apa ke ada kena check lagi lah, ataupun keluarkan version baru yang lebih kukuh di kawasan ni. Sebenarnya ada cara untuk warranty dapatkan balik benda ni. Nanti aku akan share dekat channel ni macam mana kita boleh claim warranty. Tengoklah kalau aku ada masa nanti aku buat lah. So dekat Ketulu AIO pula, dia tak ada masalah. Flash nut dia memang strong area ni sebab dia metal apa ni. Dan kalau kita tengok betul-betul, flash nut dia tak sama tau. Ketulu AIO punya flash nut lebih kecil daripada Pulse AIO punya flash nut. Dan untuk Pulse AIO dia timbul sikit, dia tak rata dia tak flush dengan body. Mungkin sebab RBA dalam ni lah. Sebab kalau pakai vessel RBA yang sekali datang dengan dia, RBA dia tu tak ada masalah, memang jadi rata. Tapi kalau pakai lain, pakai 520, pakai Pioneer Insider dalam ni, memang akan timbul sikit. Untuk Ketulu AIO tak ada timbul, memang cantik dan ngam. Ni pun aku tak ada ikat ketat-ketat, just sampai dia boleh lock dah, dan fire. So mungkin aku kena cari integrated drip tip ke apa ke, tengoklah budget. Sebab integrated drip tip kalau yang original macam Mission Quantum kan, 100.5 RM harga dia. Tengoklah. So dari segi customization pula, aku tak adalah kaki customization sebab pada aku benda tu agak membazir. Ini pendapat aku. Kalau korang mampu, tu hak korang masing-masing kan, duit masing-masing. Pada aku customization ni membazir dan akan membuatkan aku keluar lagi banyak cost untuk maintain dua-dua device ni. So macam sekarang ni untuk dua-dua device ni memang dah ada panel-panel third party. Designer-designer, model-model dah buat panel-panel yang color frost. Untuk Ketulu AIO ni dah ada, yang matte black dah ada dengan design dengan corak-corak. In fact yang bahagian inner untuk Ketulu AIO ni pun boleh tukar kan. Dah ada keluar yang inner untuk Ketulu AIO ni. Dan macam Pulse AIO pun dah banyak sebenarnya yang buat panel untuk dia. Macam ni panel dia kan, panel ni macam salah satu yang aku respect dalam dunia buat panel untuk Pulse AIO ni, yang Stax panel tu. Sebab dia punya dekat sini ada lubang untuk tengok screen, dan juga button dia dekat panel tu ada button yang tak perlu buka panel untuk tekan button. Macam tu. Kau boleh tengok gambar share kan. So overall pada aku, kalau korang serius dalam dunia AIO ni, macam aku cakap tadi lah, video ni bukan review, bukan apa, just nak kongsi aku punya pendapat menggunakan dua-dua device ni lah. So kalau untuk all day vaping, aku bawa pergi mana-mana memang Pulse AIO lah. Kadang-kadang dua-dua sekali aku bawa, sebab flavor lain ini flavor lain, ni flavor lain. Kadang-kadang aku sulam yang ni creamy, yang ni fruity. Tengok aku punya mood lah, apa benda yang aku nak bawa, benda yang aku nak kerjakan pada hari tu. Dan untuk yang memang nak layan dunia vaping dalam dunia AIO tahun 2022 ni, ada banyak pilihan kan. Ada .AIO version 2, ada Tita AIO, ada Pulse AIO, ada Ketulu AIO, dan macam-macam AIO lagi. Tapi untuk boro, AIO yang boleh masuk tank boro, dua ni lah yang paling mampu milik sekali. Kalau korang tak nak beli baru, boleh cari second hand. Harga dia memang dah rendah kalau dalam market second hand. Dan mungkin kualiti dia dah berkurangan lah kalau orang jual second hand tu. Dan mungkin dah ada pula yang lebih mahal dari harga baru, sebab ada yang dah siap custom, panel lain, button lain, macam-macam lagi. Dia orang dah dunia modding untuk Pulse AIO dengan Ketulu AIO ni memang dah meriah. Dah banyak dah pilihan untuk pengguna-pengguna masing-masing
bertukar-tukar panel, bertukar-tukar inner, tukar-tukar button dan macam-macam lagi. Dari segi penggunaan, sejujurnya lah aku cakap aku lebih suka dari segi size, aku lebih suka kedua-duanya. Tak ada yang aku tak suka lah. Dua-dua ni aku suka bawa pergi mana-mana. Tapi ni aku punya pendapat, berkongsi dengan korang. Dari segi macam mana nak cakap, kepuasan dari segi kepuasan penggunaan, firing dan sebagainya, aku lebih memilih Pulse lah. Aku ni aku. Korang punya pendapat lah masing-masing. Ni aku. Sebab aku rasa bateri dia lebih tahan lama sebab 21700 dan tendangan dia kalau kita macam tendangan pembakaran dia tu lebih, contohnya kalau watt yang sama ataupun volt yang sama, dekat sini lain, dekat Pulse AIO lain rasa dia tu, dekat Cthulhu rasa yang dikeluarkan tu lain. Dua-dua ni menggunakan chipset yang berlainan dan hebat-hebat. Macam Cthulhu AIO ni guna chipset Atom. Sebelum ni dia guna dalam mod Hastur kalau tak silap aku lah, dalam mod Hastur. Manakala yang ni Vandivape punya chipset dalam ni, Pulse AIO ni, sebelum ni digunakan dalam Kylin M AIO kalau tak silap. Tapi dia dah enhance banyak benda lah dalam ni. Ni pun ada yang version sebelum ni. Dan dua-dua guna USB Type-C. Senang lah nak charge, nak fast charging. Kalau ada masa memang aku akan charge bateri di luar. Tapi kadang-kadang nak cepat, aku cocok je dekat charging port dia, USB port dia. Sebab senang. Dan so itulah tadi sedikit perkongsian, tak adalah review ke apa, just pendapat aku, berkongsi pendapat dengan korang tentang dua peranti ni. Layan dulu. Pecah tekak aku Sebab apa? Offline. Dalam Pulse AIO ni aku letak offline dalam tank Pioneer Insider 12 mg. Syahdu. Okay, anyway, terima kasih banyak guys kerana menonton. Nanti jangan lupa like, subscribe, share, komen-komen, tanya-tanya, meriahkan channel ni lah. Aku akan sentiasa buat konten yang baru, bukan pasal Pulse AIO, bukan pasal Cthulhu AIO sahaja, benda-benda dalam dunia vaping lah. Oh lah, lupa lah nak cakap, kalau tengok dalam package dia orang, satu lagi nak tengok ni, baru ingat. Kalau kita tengok kotak dia orang, memang dia ada bagi RBA yang untuk digunakan kalau korang tak nak beli, tak nak spend lebih lah. Pulse AIO ada RBA dia dipanggil Vessel, dan Cthulhu AIO ada RBA dia sendiri yang dipanggil CM Tank. Dua-dua ni adalah Boro compatible, korang boleh pasang dekat mana-mana Boro device, tak ada masalah. Yang ni aku tak guna sebab aku ada beberapa RBA Boro yang lain. Yang ni pun aku tak guna sebab pada aku lah, jujur aku cakap, aku tak suka lah design dia. Design dia ni memang mengecewakan lah sikit, sebab dia tak ada locking. Sangat-sangat senang nak loose, nak leaking. Tapi pengeluaran flavor dia sedap ni untuk RDL. Untuk RDL restrictive direct lung, sedap sebenarnya Vessel ni. Cuma nak jaganya tu, aku dah letak dah white tape apa semua, tapi itulah leceh. Daripada leceh, sakit kepala, asyik nak mengelap je, baik aku guna yang lain lah, Cubics ke, Pioneer Insider ke, 520 ke. So yang ni aku try untuk MTL, memang sedap lah. Dan deck dia pun senang nak wicking. So kalau korang beli secara default pun korang tak perlu spend lebih.
gunakan je tank yang asal pun boleh. Gunakan tank yang asal untuk Cthulhu AIO dan juga untuk Pulse AIO ni pun boleh. Tak ada jadi satu masalah dah. Itu tengok kemampuan masing-masing. Kalau nak explore dunia Boro ni, memang banyaklah lagi kan yang boleh di-explore. So itu hak masing-masing. Anyway, itulah dia. Terpanjang lagi lah video ni, dah setengah jam. Alright guys, semoga bertemu lagi di lain masa. Aku ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi